Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk mengurus tingkah laku yang mengganggu dalam bilik darjah. Ahli kumpulan kami adalah Muhammad Izzuddin Saleh, Azil Umar bin Nur Haslan serta Muhammad Amin Syukri bin Amir Hashim. Pergi ke tajuk seterusnya. Baik. Tingkah laku. Tingkah laku ini dikategorikan kepada dua, iaitu tingkah laku bermasalah positif serta tingkah laku bermasalah negatif. Maksud tingkah laku positif adalah ianya adalah satu tingkah laku yang baik untuk perkembangan murid. Sebagai contoh, murid yang proaktif, pintar cerdas, mempunyai sikap ingin tahu serta cepat belajar. Bagi murid yang proaktif, ianya adalah berbeza dengan hiperaktif. Ini kerana pelajar proaktif masih lagi mampu dikawal oleh guru serta mereka sentiasa ingin bertanya. Manakala bagi pelajar pintar cerdas pula, mereka ini adalah pelajar yang IQ-nya sangat tinggi, berbanding dengan pelajar lain. Maka guru-guru perlu memberi perhatian yang berbeza terhadap pelajar tersebut. Dan yang ketiga adalah sikap ingin tahu. Maknanya pelajar ini sentiasa ingin bertanya. Jikalau ada perkara yang tidak diketahui ataupun perkara yang tidak sempurna, dia akan sentiasa tanya supaya dia lengkap. Dan terakhir adalah cepat belajar. Maknanya pelajar ini tidak perlu kepada dorongan yang lebih, hanya perlu memberi panduan biasa saja. Kita pergi kepada tingkah laku negatif. Tingkah laku ini mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, seperti tingkah laku distraktif dan juga sikap bergantung. Baik. Bagi tingkah laku distraktif ini, ianya terjadi kepada pelajar yang hyperaktif, sentiasa melakukan perkara-perkara nakal dalam kelas hanya kerana ingin mendapatkan perhatian daripada guru mereka. Manakala bagi distraktif pula, pelajar ini sering mengejek ataupun menghina rakan-rakannya, mengganggu rakan-rakannya, mencuri pensel ataupun alatan tulis. Dan yang ketiga adalah sikap bergantung. Bagi pelajar yang mempunyai ciri-ciri ini, mereka ini sentiasa pasif. Apabila ditanya soalan, tidak mampu jawab. Apabila diberi latihan, mereka tidak melakukan latihan. Maka murid ini sentiasa pasif, tidak mampu melakukan aktiviti secara berkumpulan. Kita pergi kepada slide seterusnya. Bagi teori yang berkaitan dengan tingkah laku ini, kami mengambil teori pelaziman operant Skinner, iaitu pembelajaran berlaku melalui pelaziman dan penugahan positif pula merupakan rangsangan yang penting dalam mengubah tingkah laku pelajar. Baik, bagi penugahan positif, contoh-contohnya adalah seperti kita memberi pujian kepada pelajar tersebut. Kita memberi ganjaran, memberi pujian, serta kita memberi hadiah agar dia terasa seperti dia dihargai oleh guru-gurunya. Jadi dengan cara penugahan positif ini, sedikit demi sedikit tingkah laku pelajar yang bermasalah tersebut akan dapat diubah menjadi tingkah laku yang positif dan juga yang baik. Baik, kita pergi kepada bagaimana ataupun cara-cara untuk mengurus tingkah laku murid yang bermasalah ini. Salah satu caranya adalah dengan kita menggunakan bahasa badan. Bukan sahaja kita menggunakan suara kita, malah kita menggunakan bahasa badan kita. Sebagai contoh, kita merapati murid tersebut, kita dekat dengan murid tersebut, tanyakan masalah, mengawasi mereka, membuat kontak mata agar mereka sentiasa memberi perhatian kepada kita, serta membuat memek muka. Bukannya kita buat memek muka bagi mereka takut, tapi agar mereka sentiasa beri perhatian kepada kita. Yang kedua, kita memberi mesej secara lisan. Yang ini kita menggunakan suara ataupun mulut kita dengan menggunakan vokal seperti ketegasan suara, nada, tone dan juga tempo seperti muzik. Nanti kami akan menayangkan video menunjukkan bagaimana guru itu menarik perhatian pelajar
Dan cara dia mengawal kelas tersebut dengan cara nyanyian. Okey, dan yang ketiga adalah in-class isolation, iaitu dengan cara mengasingkan murid yang bermasalah daripada kumpulan pelajar jika cara-cara sebelum ini tidak berkesan. Maknanya cara-cara ini adalah antara cara yang terakhir lah. Bila kita dah menggunakan pelbagai kaedah tapi tetap juga tidak mampu, maka cara singkat ataupun cara on the spot yang kita boleh lakukan adalah in-class isolation. Kita mengasingkan pelajar tersebut ke tempat lain agar dia tidak mengganggu pelajar yang lain. Okey. Okey, kami akan menayangkan satu video bagaimana seorang guru itu mengawal kelas tersebut. Okey, baik. Berdasarkan video yang kita telah lihat tadi, kita boleh nampak bahawa kaedah yang digunakan oleh guru tersebut adalah dengan menggunakan cara nyanyian. Iaitu apabila guru menyanyi, pelajar pun ikut sekali menyanyi. Okey, dengan cara ini guru dapat mengawal kelas tersebut dengan cara mereka bernyanyi secara gembira. Okey, dalam masa yang sama, bukan mulut sahaja yang bergerak, malah guru juga menggunakan bahasa isyarat tangan, di mana apabila guru menunjukkan isyarat, pelajar pun ikut sekali. Dengan cara itu, perhatian murid dalam kelas tersebut akan menjadi 100%. Okey. Okey, bagi cadangan penambahbaikan yang kami dapat adalah salah satunya dengan cara modeling, iaitu menggunakan watak-watak murid atau guru-guru yang dikesukai dan dihormati untuk diteladani oleh murid. Iaitu kita mengambil seorang murid yang kita tahu kepribadian dia sangat baik, akhlaknya yang mulia, kita jadikan dia sebagai role model ataupun contoh bagi pelajar lain untuk ikuti.
Okey, yang kedua adalah penghapusan, extinction, iaitu kita memberhentikan atau menyekat murid-murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan dengan tingkah laku baru yang positif. Okey, cara ini kita menghalang bukan dengan cara sekaligus ataupun kita menggunakan dengan cara beransur-ansur secara perlahan-lahan. Bermakna segala tingkah laku mereka yang negatif kita cuba perbaiki secara beransur-ansur. Okey, yang terakhir adalah rumusan. Okey, rumusan yang kami dapat beri adalah guru memainkan peranan dalam mengawal tingkah laku murid dalam bilik darjah dengan mengaplikasi pelbagai cara, bukan sahaja melalui skop guru. Bukan sahaja guru sahaja yang perlu kawal, malah kita perlu mendapat kerjasama dan idea daripada pihak sekolah serta ibu bapa. Okay, maknanya apa yang berlaku di dalam bilik darjah bukan hanya guru dan juga murid, tetapi idea daripada pihak sekolah serta ibu bapa sendiri yang perlu terlibat supaya suasana dalam bilik darjah tersebut dapat dikawal bukan dalam tempoh itu saja, malah sehingga akhir pembelajaran pada tahun-tahun berikutnya. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Ada soalan? Ya. Nama. Ya. Ada tak cara lain selain daripada aktiviti dalam kelas? Okey, bagi untuk mengawal pelajar di dalam bilik darjah, kita bukan sahaja tersangkut dalam satu skop bilik darjah, tetapi kita boleh juga membawa keluar pelajar tersebut belajar di kawasan luar sekolah seperti di taman ataupun di pohon. Dengan cara itu kita boleh mengawal pelajar tersebut dengan menggunakan cara melihat alam sekitar. Dengan cara itu perhatian mereka tertumpu kepada alam sekitar dan sikap-sikap negatif yang ada pada mereka akan berkurangan. Okey, saya harap dapat menjawab soalan lah. Seterusnya, apakah wajar jika guru hanya membiarkan murid yang tidak fokus ke dalam kelas? Okey, seringkali kita dapat soalan macam ni. Okey, bagi pelajar yang bermasalah seperti pelajar yang hyperaktif, yang selalu ganggu rakan mereka ataupun selalu cuik-cuik rakan mereka hanya untuk mendapat perhatian guru, okey, memang tidak wajar untuk kita membiarkan pelajar tersebut. Jadi itu seperti yang kita dapatlah rumusan guru yang memainkan peranan dengan menggunakan pelbagai cara yang kreatif ataupun inovatif. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan pembelajaran berasaskan game, iaitu gamifikasi. Dengan cara itu murid-murid seronok apabila belajar, dan murid-murid yang bertingkah laku negatif ini dia tetap akan memberi perhatian. Kerana apa? Kerana mereka seronok dalam belajar. Itu saja. Ustaz tanya Ustaz ke depan, apa pendapat Ustaz jika apa pendapat Ustaz jika sekiranya ada juga murid ataupun pelajar yang memberi gangguan terhadap kelas, walaupun setelah Ustaz telah membuat pelbagai kaedah belajar? Jika perkara ini berlaku, apakah jalan yang Ustaz akan lakukan? Silakan. Okey, pada pandangan saya, walaupun kita telah melakukan pelbagai cara kreatif untuk menarik perhatian pelajar tersebut agar dia tidak membuat masalah dalam bilik belajar, antara caranya adalah dengan kita meletakkan pelajar tersebut di dalam kelas pemulihan. Sebagai contoh, apabila kita tahu memang bila kita mengajar je dia pasti akan berlari keluar, maka kita perlu kerjasama daripada pihak sekolah. Kita berbincang, kita kata kita cuba memasukkan pelajar tersebut ke dalam kelas pemulihan agar dia dapat dididik dengan cara perhatian yang lebih lagi daripada dalam kelas yang penuh dengan pelajar, supaya guru yang berada di dalam kelas pemulihan tersebut dapat memberi fokus kepada pelajar itu seorang. Berlainnya dengan bilik darjah yang penuh dengan 20 orang pelajar, 30 orang pelajar. Seorang guru tidak mampu memberi perhatian sepenuhnya. Jadi untuk pelajar yang bermasalah ini, kita akan memberi perhatian yang lebih lagi dengan cara meletakkan di dalam kelas pemulihan. Semoga ini dapat menjawab soalan. Terima kasih Ustaz.
Itu saja dari saya.